أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita masih lagi berada dalam keadaan sihat wal afiah, diberi kelapangan masa untuk kita bersama dalam kelas kita pada malam ini, tasmi' dan juga tahsin ibadat qauliyah khusus untuk muslimat. Dan juga seperti mana kita setuju, insyaAllah pada malam ni kita akan lebih khusus kelas kita dan fokus kita, ibadat qauliyah kita untuk bulan Ramadan dan untuk menyambutnya bulan Ramadan insyaAllah. Seperti mana kita maklum, Alhamdulillah tak beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, ataupun istilahnya Ramadan datang bertemu dengan kita. Kedua-duanya ditunggu-tunggu, dan Alhamdulillah sebagaimana kita terus kelas kita dalam tajuk tahsin ibadat qauliyah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa kita boleh masukkanlah dalam sebahagian persiapan kita, memandangkan kepada usaha kita bersama dalam ibadat qauliyah ini. Ramai peserta-peserta, masya-Allah, persiapannya untuk mengambil bahagian dalam ibadat qauliyah ini, membaca Al-Quran, memperbetulkan bacaan Quran, memperbetulkan doa-doa, dan juga membekalkan, menambah bekalan ibadah qauliyahnya, zikir-zikirnya, selawat-selawatnya. Alhamdulillah, saya kira itu cukup. Alhamdulillah, kita boleh teruskan apa yang kita selama ini bersama dalam ibadat qauliyah ini, kita akan terus bawa masuk ke bulan Ramadan insya-Allah, sekiranya diberi peluang dan diberi kesempatan insya-Allah sepanjang Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Jadi sebelum kita masuk untuk giliran bertanya ataupun apa-apa perkongsian untuk malam ini, izinkan saya mulakan sebagai muqaddimah kepada kelas ini, ataupun kepada sebagai pendahuluan lah untuk kita mulakan kelas ini, iaitulah dengan mengingatkan diri saya dan para hadirat dan qariat sekalian. Antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini merupakan ayat umdah, ayat utama dalam bab kefarduan ataupun kewajiban siam, beribadah puasa. Ibadah puasa merupakan rukun yang keempat dalam rukun Islam. Maka di dalam ayat ininya Allah Subhanahu wa taala terangkan, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kamu berpuasa. Dimaksudkan berpuasa ini adalah puasa Ramadan secara jelasnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah pun diwajibkan juga alal ladzina, ke atas mereka yang sebelum kamu. Maksudnya mereka yang sebelum kamu di sini orang-orang Islam, orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi ataupun umat-umat terdahulu pun ada juga ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas mereka. La'allakum tattaqun. Kenapa? Untuk apa puasa ini, ibadah ini? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua dapatlah bertakwa, tambah lagi takwa kita, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, takut kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siaplah kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan bekalan yang cukup. Jadi takwa di sini banyak tafsiran. Dalam tafsir ulama mentafsirkan dengan banyak macam-macam makna, dan kita boleh faham asalkan makna itu membawa faedah dan juga meningkatkan iman, boleh kita terjemahkan takwa. Diri sendiri pun kalau kita takut Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita boleh faham sendiri maksudnya di sini, kita kumpulkan ilmu-ilmu yang kita belajar. Contohnya takwa di sini boleh kita ertikan takut kita, bersiap sedia kita, dan kita sebagai langkah untuk selamatkan diri kita,
taqwa di sini maknanya jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram dan syubhat. Ini antara yang paling sangat-sangat membantu untuk kita tingkatkan iman kita. Maksudnya bila kita jauhkan diri kita perkara yang haram, dah tentunya kita dapat pahala di situ. Akan digantikan dengan perkara yang ta'ah, perkara-perkara yang disuka, yang direda, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak buat benda yang haram, dah tentu kita akan buat benda yang baik, yang ta'ah, yang ibadah insya-Allah. Dan satu lagi, takwa juga kita jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat yang kita faham di sini, apa sahaja perkara yang boleh mendorong dan membawa kita kepada membuatnya ataupun terbuatnya ataupun terikutnya perkara-perkara yang haram tadi. Perkara yang dilarang dan dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat menarik. Saya baru dengar tadi kutipan ataupun rumusan daripada seorang pensyarah mengatakan takwa ini, takwa daripada syubhat itu sangat-sangat berkesan. Sebab yang haram, bila masuknya bulan Ramadan, seorang itu masih lagi buat yang haram, rasanya susah sangat. Sepatutnya tak ada lah, sepatutnya lah. Sebab kita sendiri, kalau kita tengok keadaan orang yang nak menunggu-nunggu Ramadan, Masya Allah, semakin hari semakin ketara nampaknya. Kalau dulu mungkin susah sikit kita nak nampak keadaan orang, sebab mungkin dulu tak terbuka sangat dunia sosial ataupun dunia viral ni. Kalau sekarang ni setiap hari boleh dikatakan share dalam grup, dalam kumpulan, dalam media sosial, kita nampak sangat penceramah-penceramah giat dan aktif, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah memberi peringatan demi nasihat, demi ceramah untuk kita buat persiapan untuk bulan Ramadan. Nampak sangat ketara orang tu bersungguh-sungguh buat persiapan nak bertemunya Ramadan. Tetapi kalau itu keadaan kita, tiba-tiba datangnya Ramadan, kurang ibadah, kurang bersungguh nak mengejar pahala, apatah lagi kalau terbuatnya perkara-perkara yang haram. Rasanya sangat-sangat tak sesuai dan tak patutlah dengan keadaan kita. Okey, jadi itu clear lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tak patutnya ada pada diri kita perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan beri taufik untuk kita elak dan jauhkan diri daripada melakukan perkara yang haram. Jadi tuan-tuan puan-puan yang hadirin sekalian, nampak sangat dan kita boleh faham sangat maksud yang haram ni apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Dalam Al-Quran Allah larang, dalam sunnah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mencegah, melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, itu yang haram. Jadi kita jauhkan diri, sebab bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat ditunggu untuk kita nak memperbanyakkan ibadah. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para syaitan yang mengganggu, yang membisik kita, yang mendorong, yang menyokong, yang menyuruh kita buat jahat-jahat ini, mereka dah dibelenggu dan diikat dan tak dibebaskan mereka untuk mengacau kita lagi. Adalah sedikit-sedikit bisikan tu daripada syaitan ataupun sebenarnya sebahagian pendapat ulama mengatakan syaitan-syaitan yang tak kasar ataupun yang tak keras ataupun yang tak nakal tu masih ada lagi berkeliaran, tapi tak makanlah. Maksudnya tak sepatutnya kita terikutlah. Kita yang pada waktu bulan Ramadan ni iman, masya-Allah, seseorang itu semua dah kuat, insya-Allah, dengan banyaknya ibadah. Jadi di situ memang berpeluang sangat besarnya untuk kita elakkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, seboleh-bolehnya daripada apa sahaja yang dinamakan haram. Tak kiralah haram itu berbentuk perbuatan, haram itu berbentuk perkataan, ungkapan, dan juga haram itu berbentuk niat jahat ke apa ke. Sepatutnya insya-Allah tak ada. Yang menariknya dalam ungkapan tadi dikatanya la'allakum tattaqun juga daripada syubhat. Syubhat maknanya apa sahaja perkara yang samar-samar. Maksudnya di sini antara perkara yang makruh ataupun perkara-perkara yang antara boleh tak boleh. Perkara yang tak clear dari segi kedudukan perkara itu boleh buat ataupun tidak, elok ataupun tidak. Perkara itu seeloknya, paling selamatnya tinggalkan. Contohlah saya katakan di sini, contohnya banyak bercakap. Banyak bercakap hal kosong, berbuallah sembang-sembang. Walaupun perkara tu mubah, tapi nak jaga daripada senantiasa harus tak ada benda yang tak elok berlaku, susah. Kadang-kadang dia terjadi juga, terbuat juga. Jadi elakkan contohnya. Contohnya apa lagi? TV. TV kan syubhah. Ada mengatakan haram terus, ada mengatakan syubhah, masih ada lagi benda yang elok-elok dalam TV tu. Kan?
TV tu rancangan-rancangan yang elok, tapi kita nak dapat yang baik saja daripada banyak-banyak rancangan itu, mesti dia selit-selitkan tengah-tengah tu, celah-celah tu ada je yang haram. Jadi kalau Ramadan sepatutnya TV tu mungkinlah kita tak buka langsung lah. Itu antara yang dianjurkan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, elakkan daripada kita buat benda yang syubhat yang boleh membawa kita tanpa sedar ataupun dengan sedar kepada benda yang haram. Contoh TV tadilah. Saya cerita TV ni sebab mungkin kita ada pengalaman, mungkin setiap rumah, hampir setiap rumah ada mungkin 1, 2, 3 TV kan. Bulan Ramadan, ya, kalau kita tak boleh kontrol, Masya Allah, banyaknya benda akan berlaku. Itu salah satu contoh yang mudah yang kita boleh sebutkan di sini, dan banyak lagi dah contoh-contoh yang lain. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpeluang untuk kita bertafakkur sejenak, berfikir dan juga merancang untuk kita bertemu dengan Ramadan yang kita sebut-sebutnya, tertunggu-tunggunya, rindunya Ramadan. Bila habisnya Ramadan, ya Allah, ulanglah Ramadan berkali-kali. Jadi kita bersungguh-sungguh minta, mungkin seolah-olah kita setahun dah tunggu Ramadan, dah nak sampai dah Ramadan ini. Jadi kalaulah datangnya Ramadan, kita macam itu juga, ataupun hari-hari Ramadan sama juga dengan hari-hari 11 bulan selain Ramadan, maka apa bezanya yang kita menyatakan rindu ke, ataupun kita mengatakan nak berulang-ulangnya, untuk apa sebenarnya? Ini sebenarnya la'allakum tattaqun. Semuanya termasuk dalam la'allakum tattaqun. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, susunan ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi bahasanya, sangat tinggi maknanya. Mudah-mudahan ini banyak erti dan tafsiran yang kita boleh pasang ataupun yang kita boleh tafsirkan. Jadi semua ini termasuk dalam kita taqwa. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendidik jiwa kita, mendidik rohani kita, mendidik diri kita macam mana kita nak disiplinkan diri kita sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga banyak orang sebut, penceramah-penceramah sebut katanya sekolah. Kita belajar daripada sekolah Ramadan, universiti Ramadan, ataupun apa sajalah dari Ramadan inilah yang akan menterbiahkan diri kita, menterbiahkan waktu kita, menterbiahkan ibadah kita, menterbiahkan, mendidikkan apa sahaja yang akan lahir dari kita sepanjang kehidupan kita ataupun hayat kita. Jadi Ramadan sebenarnya boleh kontrol. Semalam bukan Ramadan, hari ini Ramadan, tentu ketaranya sangat-sangat tak sama. Semalam siang kita makan, Ramadan siang kita tak makan. Semalam kita solat berjamaah, orang tak ramai. Ramadan kita solat berjamaah, Masya Allah, orang ramai penuh masjid. Semalam kita baca Quran, mungkin satu muka surat sehari. Ramadan mungkin tak kurang daripada 1 juzuk. Dah tentunya berbeza antara 2 hari Ramadan dan bukan Ramadan. Sebab tu Ramadan ini dikira syahrul rahmah, syahr bulan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis Nabi SAW dalam bab Ramadan ini yang sahih-sahih saja pun lebih daripada 50 hadis ataupun lebih daripada itu lagi yang sahih yang berulang-ulangnya. Antaranya yang kita boleh sebut di sini sebelum saya buka peluang kepada peserta ataupun hadirat pada malam ini, jadi saya baca sikitlah. Antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin min alfi syahr, man haruma khairuha faqad harum. Faqad hurim, man hurima khairuha faqad hurim. Man hurima khairuha faqad hurim." Yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan, apabila tibanya Ramadan, Ramadan ini merupakan syahrun mubarak, bulan yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan ke atas kita, ke atas kamu, siyamah, berpuasa padanya. Tuftahu fi abwabus sama', pada hari hari-hari Ramadan akan dibuka segala pintu-pintu langit. Ada riwayat banyak pintu-pintu langit,
Ada riwayat mengatakan pintu-pintu syurga, ada riwayat mengatakan pintu-pintu rahmah Allah Subhanahu wa taala dibuka seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan akan ditutup segala pintu-pintu neraka. Waliyazubillah. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan akan dibelenggu, dibeku dan di stopkan pergerakan ataupun aktiviti tipu daya, tipu helahnya segala maradatus syayatin. Maradah ni dikira syaitan-syaitan yang besar pangkatnya, yang besar tugasnya, yang besar bahayanya, tipu dayanya. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam lebih daripada 1000 bulan. Maka man hurima khairuha faqad hurim, maka sesiapa yang tak dapat kebaikan sepanjang bulan Ramadan ataupun kebaikan lailatun min alfi syahr ini, khairum min alfi syahr ni, maka dia dikira orang yang paling rugilah. Okey. Ini antara hadis yang sangat rapat dengan kebaikan dan juga kelebihan Ramadan. Satu lagi saya boleh share di sini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayat di dalam kitab Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Masya Allah, kelebihan ini yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita nak tengok, hampir separuh yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan untuk Nabi SAW dalam surah Al-Fath. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi SAW antara kelebihannya, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun ampunkan apa yang sudah dan apa yang akan datang. Itu kelebihan Nabi yang tak boleh standing dengan yang lain lah, dengan insan ataupun dengan orang-orang yang biasa. Itulah kelebihan Nabi. Maka dalam kelebihan ini ada hampir sebahagian Nabi SAW, kelebihan yang dikhaskan kepada Nabi SAW. Apa dia? Nabi SAW menyatakan di sini, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh taat, dengan dengan seikhlasnya, wahtisaban, dan juga mengharap pahala dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya apa yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Maknanya berapa tahun dia hidup di atas dunia ni? 10 tahun, 20, 30, 60, 70, 80, kan? Ada antara kita Allah SWT anjurkan usianya. Maka apa yang pernah dia lakukan sebelum ini, Allah SWT akan ampunkan baginya segala dosa-dosanya. Sebab itu tu puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nampak kesungguhan orang nak jumpa Ramadan. Sehingga kan kalau dikatakan kalau seorang itu diwafatkan sebelum Ramadan, sebenarnya kita mungkin kita akan terasa sayangnya, ruginya, sebab mungkin bila sampai bulan Ramadan dia puasa 1 hari, lepas tu dia meninggal, mungkin dapat kelebihan ini. Jadi mungkin sepanjang Ramadan ada banyak dosa-dosa yang bukan banyaklah, memang mestinya banyaknya pun. Insan biasa ni dah tentunya banyak dosa yang kita tak tahu, yang kita tahu kan. Jadi kalau 1 hari pun dia puasa, mungkin dapat kelebihan ini. Tapi kalau dia tak dapat, mungkin dia terasa macam sangat-sangat rugi. Sebab itu kita yang diberi peluang untuk bertemu dengan Ramadan, kalau tak dapat juga, Masya Allah. Okay? Jadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini besar pahala, bukannya mudah untuk mendapatkan Allah SWT ampunkan segala dosa apa yang pernah kita lakukan. Ulama mentafsirkan di sini, ya, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tak ada kait dengan anak-anak Adam, dosa-dosa yang bukannya yang dosa-dosa besar yang perlu kepada taubah, yang perlu kepada betul-betul mengaku di hadapan Allah untuk memohon ampun dan mengakukan kesalahan kita. Dosa-dosa yang kecil itu pun tak terkira, tak terhitung, banyaknya kita melakukan tanpa sedar ataupun kita sedar. Jadi mudah-mudahan masuk dalam hal ini, bila kita puasa, dapat kita bertemu dengan Ramadan, kita puasa, dapatlah pahala tadi, mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita.
Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dapat dua. Maksudnya bila puasa pun sempurna, alhamdulillah, 10 malam terakhir dia rajin, dia bersungguh-sungguh sehingga dia betul-betul dapat malam Lailatul Qadar. Maknanya pada malam Lailatul Qadar itu dia pun memang masya-Allah melakukan ibadah sepuas-puasnya. Insya-Allah dia pun akan dapat satu lagi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan apa sahaja yang pernah dia lakukan sebelum itu. Jadi di sini banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan yang insya-Allah saya mungkin bagi laluan sebab kelas kita berbentuk soal jawab dan juga kelas kita ini lebih kepada beri peluang sekiranya siapa-siapa yang nak baca doa ke apa ke persiapan Ramadan, insya-Allah saya beri keutamaan yang itu dulu. Dan insya-Allah kalau ada masa nanti insya-Allah saya akan selitkan lagi, insya-Allah ingatkan saya apa yang kita patut lakukan bila malam pertama Ramadan sebelum kita puasa dah malam pertama tu insya-Allah sampai masuknya hari pertama, dan kita jadikan itu sebagai gambaran untuk hari-hari yang kemudian sampai habisnya Ramadan. Mudah-mudahan kita berada dalam jadual yang sangat-sangat menguntungkan kita insya-Allah. Okey, itulah sebagai mukadimah saya bukakan majlis ini. Sekarang ni saya beri laluan kepada senarai nama yang ada di depan saya di sini. Sekiranya ada apa-apa persiapan yang disediakan